Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa, bahawa ada seseorang bertanya Nabi SAW, maka baginda tidak menjawab apa-apa sampai baginda menyuruh Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang fajar, ketika mana insyaqqal fajru, telah terbit fajar. Fasalla hina kana ar-rajul, maka baginda bersembahyang ketika seseorang belum mengenali wajah kawannya. Au inna ar-rajul, ataupun syak perawi, seseorang itu belum lagi mengenali orang yang berada di sampingnya, orang yang berada dekatnya. Kemudian baginda menyuruh Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang zuhur, ketika mana matahari telah tergelincir. Hatta qala al-qail, dalam setengah nuskhanya hina, ketika, itu lebih sesuai, ketika seseorang berkata telah tengah hari, wa huwa a'lam, dan baginda lebih tahu tentang waktu itu. Thumma amara Bilalan, kemudian baginda menyuruh Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang asar, ketika matahari masih lagi putih dan tinggi. Dan baginda menyuruh Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang maghrib hina ghabatis syams, ketika matahari terbenam. Dan menyuruh Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang isya hina ghabas syafaq, ketika hilang syafaq. Pada keesokan harinya baginda bersembahyang subuh wansarafa, dan ketika baginda selesai, faqulna, kami berkata, atala'atis syams, adakah matahari telah terbit? Fa'aqama zuhur, baginda mendirikan sembahyang zuhur pada waktu asar hari sebelumnya, dan bersembahyang asar ketika matahari telah pun menguning, ataupun rawi berkata amsa, pada ketika telah terlalu petang lah, terlalu lewat petang. Wa sallal maghriba, dan baginda bersembahyang maghrib sebelum yaghib syafaq, hilang syafaq ataupun lenyap syafaq. Wa sallal isya, dan bersembahyang isya hingga ke sepertiga malam. Kemudian baginda bertanya, di manakah orang yang bertanya tentang waktu sembahyang itu? Waktu sembahyang ialah di antara dua waktu yang telah aku kerjakan sembahyang pada masa ataupun dalam masa 2 hari ini. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Sulaiman bin Musa telah meriwayatkan dari Atha, dari Jabir, dari Nabi SAW tentang maghrib, sama maknanya dengan apa yang tersebut dalam hadis tadi, dengan hadis ini. Qala, kata perawi, thumma sallal isya, kemudian baginda bersembahyang isya. Qala ba'duhum, sebahagian mereka mengatakan, menjadi sebahagian perawi mengatakan ila thuluthil lail, hingga ke sepertiga malam. Sebahagian yang lain mengatakan hingga ke separuh malam. Wa kadzalika, demikian juga Ibnu Buraidah telah meriwayatkan dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, waktu zuhur selagi tidak masuk waktu asar, waktu asar selagi tidak kuning matahari, dan waktu maghrib selagi tidak hilang, selagi tidak jatuh, yakni hilang faurus syafaq, merah syafaq itu. Wa waktu isya, dan waktu isya hingga ke separuh malam, dan waktu sembahyang fajar selagi tidak terbit matahari. Bab tentang waktu sembahyang Nabi SAW dan baginda, dan bagaimana baginda mengerjakannya. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim dari Muhammad bin Amr, yaitu anak kepada Hasan
Muhammad bin Amr. Amr ini iaitu anak kepada Hasan. Qala sa'alna Jabiran, beliau berkata, kami telah bertanya Jabir tentang waktu sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjawab, faqala kana yusalli. Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang zuhur pada waktu hajirah, yakni tengah hari. Yang sebaik gelincir matahari, dan asar ketika matahari masih lagi hidup. Maksudnya matahari masih lagi bersinar cerah. Wal maghrib, dan maghrib apabila terbenam matahari, dan isya apabila kalau orang ramai, baginda menyegerakannya, dan kalau mereka masih sedikit, baginda mentakhirkannya. Wasubh, dan sembahyang subuh pada waktu ghalas. Diriwayatkan dari Abi Barzah katanya, Rasulullah SAW bersembahyang zuhur ketika matahari telah tergelincir, dan bersembahyang asar. Wa inna ahadana la yadhhabu ila aqsal Madinah wa yarji', dan bersembahyang asar. Selepas bersembahyang, seseorang di antara kami pergi ke hujung Madinah, pulang ke sana, ke rumahnya. Wa yarji', pulang ke rumahnya, untuk pulang ke rumahnya. Wasyamsu hayyah, pada ketika itu matahari masih lagi cerah. Wa nasitul maghrib, saya terlupa tentang waktu maghrib itu. Wa kana la yubali, Nabi SAW tak kisah tentang mentakhirkan sembahyang isya hingga ke 1/3 malam. Qala Abul Minhal perawi berkata, thumma qala, kemudian yakni Abu Burzah, yakni pada ketika yang lain dia berkata, ila syatril lail, yang ini tak kisah mentakhirkan isya itu hingga ke separuh malam pun baginda tak kisah. Qala Abul Minhal berkata, wa kana yakrahun naum qablaha, Nabi SAW tidak suka tidur, ini seseorang itu tidur sebelum bersembahyang isya. Wal hadis ba'daha, dan bercakap-cakap, berbual-bual selepas sembahyang isya, yakni Nabi SAW tak suka juga. Wa kana yusalli subh wa ma ya'rifu ahaduna jalisahu, dan baginda bersembahyang subuh ketika mana ma ya'rifu ahaduna jalisahu, ketika mana seseorang dari kami tidak mengenali jalisnya, maknanya orang yang duduk bersamanya, dekatnya, yang sebelum ini, yang sebelum itu, yang sebelumnya dia mengenalinya. Wa kana yaqra'u fiha binas sittin ila al-mi'ah, dan baginda membaca dalam sembahyang subuh itu minas sittin, mana antara 60 ayat hingga ke 100 ayat. Baca dalam sembahyang subuh itu. Seperti itu. Hadis-hadis ini lebih kurang jugalah dengan hak dulu-dulu tu, lebih kurang. Dengan hak dulu. Cuma perawi dia di sini salah seorangnya, iaitu yang disebutkan di sini, iaitu Abu Bakr bin Abu Musa al-Asy'ari. Abu Bakr bin Abu Musa al-Asy'ari, kita jarang jumpa, selalu jumpanya Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari, yang sebetulnya Abu Bakr ini anak kepada Abu Musa ni, dia lebih kuat lagi mengikut ulamanya daripada saudara dia Abu Burdah tu. Maknanya lebih ulama puas hati kena kepada dia lagi. Yang ni lah perawi kita ni, iaitu Abu Bakr, iaitu anak kepada Abu Musa. Dia meriwayatkan daripada ayahnya Abu Musa. Boleh dikatakan kebanyakan ulama mengatakan dah lah dia ni dengan ayah dia, sebab dia lebih tua lagi daripada Abu Burdah. Tapi kalau Abu Burdah itu ramai mengatakan tak dah, pasal ayah dia mati itu dia masih kecil lagi. Hak ni tidak dah, maknanya maksud dah ni dalam istilah hadis ini, dia sudah menjangkau umur tahammul, yakni umur yang layak untuk menerima hadis itu, untuk belajar hadis itu maksud dah itu. Tetapi mengikut Imam Ahmad dia tak dah.
Ta'addan tu maksud supaya takdir jugalah. Bukan ta'addan tu makna lepas pada ayah dia lahir tu baru dia beranak. Tak. Makna ta'addan sampai kepada umur tahammul. Lepas tu umur tahammul ni macam-macam pula. Pendapat ulama'nya khilaf pula. Sebab itulah dalam kitab usul hadis dia sebutlah tentang umur-umur tu. Ada di antaranya 7 tahun. Tu paling kurang lah. Ada di antaranya 10 tahun. Ada di antaranya mengatakan kena 15 tahun balik. Baru boleh diterima riwayat dia tu. Kalau sebelum pada tu dia riwayat tu dikira putus riwayat dia. Tak pakai. Di sini disebutkan bahawa ada seseorang lah tanya Nabi SAW. Nabi SAW tak jawab. Sebab apa? Dia nak suruh. Dalam riwayat yang lain dia sebut, iaitu Nabi SAW suruh turut dia semaya. Turut. Yang ni selama 2 hari. Inilah. Lepas pada akhir sekali dia pun tanya, mana orang? Tanya tentang waktu semaya ni. Jadi dalam nuskhah ada dengan ana ni lah, tak tahulah orang lain. An-nasailan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sekat tu je. Tapi dalam setengah-setengah nuskhah yang lain dia ada sebut sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mawaqitis salah. Ada ke tidak? Tak tahulah, tengoklah masing-masing lah. Kalau ada iyalah, betul juga mengikut satu nuskhah. Kalau tak ada pun tak apa juga. Sebab selepas ni kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, di mana orang yang bertanya tentang waktu semaya tu? Hak tulah lah. Tak apa juga. Mana tentu dah hak tanya ni tanya gapo. Tanya tentang waktu semaya lah. Walaupun tak ada di awal ni, tapi di akhirnya ada. Tak jadi masalah. Supaya apa? Supaya orang tu tengok sendiri. Hak Nabi SAW buat tu. Daripada cerita lebih kemah. Maknanya kalau dengan cara praktikal. Di sini menunjukkan Nabi SAW nak ajar kepada kita, ada kalanya sesuatu amalan itu lebih baik ditunjukkan secara amali, secara praktikal daripada cerita saja. Lebih baik. Macam di sini dia buat. Pahak Nabi SAW tunjuk ni secara amali ni bukan sekarang banyak lah. Dia tunjuk secara amali. Daripada bab ibadat sampai kepada bab muamalah, sampai kepada bab pemerintahan dan lain-lain. Itu dia tunjuk sendiri bagaimana tindakan dia, bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Nabi SAW. Dalam semua perkara kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok. Misalnya dalam Quran sebut wa amruhum syura bainahum, ringkas macam mana dia bermesyuarat. Lepas tu suruh perang dengan orang kafir. Bagaimana perang? Kalau tinggal semaya, nak lagu mana? Itu hak dia tu berlaku kepada Nabi SAW. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Mula-mula dia bersembahyang fajar ketika insyaqqal fajru, makna terbit fajar. Yang dimaksudkan dengan fajar di sini ialah fajar shadiq. Baginda bersembahyang ketika seseorang itu tak kena, tak cai muka, saing dia, ataupun syak perawi ni maknanya lafaz tu macam mana, dia tidak kena orang yang dekat dia, tak kena muka saing dia ke, atau tak kena orang dekat dia, lebih kurang je lah maksudnya. Cumanya lafaz itu dia syak perawi di bawah lagi lah syaknya, di bawah daripada Abu Musa tu. Kemudian Nabi SAW suruh Bilal mengiqamatkan. Apakah tak ada bel? Dah, ada juga. Cuma dalam kitab-kitab hadis ni selalu apabila dia sebut iqamat, bukan makna iqamat ni qamat tu saja. Tidak. Iqamat itu mengucapkan sesuatu untuk mendirikan sembahyang. Yang sunnahnya untuk mendirikan sembahyang itu ucapkan apa? Azan. Lepas tu baru iqamat. Jadi perkataan iqamat dalam hadis ini dia memberi makna menyuruh melakukan sesuatu dengan maksud untuk mendirikan sembahyang. Apa dia? Yakni azan dan iqamah. Dalam istilah hadis ni dia itu kadang-kadang iqamat tu dia kata azan. Ada juga pun azan, perkataan azan digunakan juga dalam hadis-hadis dengan makna iqamat.
Di sini iqamat dengan makna kedua-duanya sekali, bukan makna qamat saja. Tidak, bukan makna qamat saja. Tapi tidaklah pula bermakna kalau tidak azan tak boleh, boleh juga. Tetapi apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan ada azan dulu, lepas tu baru iqamat, bukan iqamat saja. Ketika matahari tergelincir dan ketika seseorang itu berkata intasafan nahar. Intasafan nahar. Maknanya dengan sirah khabar, cerita tu intasafa. Tetapi ada juga dalam setengah-setengah nuskhanya dia berbaris atas alif hamzah tu. Hatta qala al-qail antasafan nahar. Betul juga kalau lagu tu pun. Kalau ada lagu tu pun betul juga. Cuma jumlah tu jumlah insya'iyah, bukan khabariyah. Kerana apa? Kerana hamzah di situ dikira sebagai hamzah istifham. Maknanya buang, iaitu hamzah wasalnya dibuang. Seperti dalam Quran, astafal banati 'alal banin. Astafa. Ini asal dia istafa. Istafa, buanglah hamzah wasal tu, itu mengikut kaedah dia lah. Tak salah kalau lagu tu pun. Tetapi yang lebih kemahnya iaitu kalau kita baca dengan baris bawah hamzah tu. Yang ni hamzah wasal, pakai hamzah wasal. Yang ni jumlah di sini jumlah khabariyah. Sebab apa? Berdasarkan riwayat yang lain, iaitu disebutkan dalam bentuk khabar. Dalam bentuk khabar. Berdasarkan riwayat yang lain. Sebab apa? Dalam Muslim dia ada sebut gini. Wal qail yaqul qadin tasafan nahar. Kalau qadin tasafan nahar sudah tentu hamzah tu hamzah wasal dalam Muslim. Bermakna hak ni lebih kuat. Kalau pakai dengan hamzah wasal. Dari segi maknanya tidak salah. Cuma kalau kita kata antasafan nahar, bermakna orang yang berkata tu dia kata, adakah telah tengah hari? Tengah hari dah kah? Maknanya begitu. Maknanya awal benar lah. Ketika baru-baru gelicir, tengah hari dah kah? Agak-agak macam tak jelas lagi tengah hari kau tidak. Gitu. Pasal apa? Awal benar. Awal benar. Wa huwa a'lam. Dan Nabi SAW lebih mengetahui. Kalau tak gelincir lagi, takkanlah dia nak semaya. Maknanya begitu. Jadi kalaupun ada orang kata tengah hari dah kau ni, diri dah kau matahari, kalaulah tak gelincir lagi, tentu Nabi SAW tak semaya. Itu maksud dia. Kemudian dia suruh Bilal pula dan seterusnya. Bilal pun iqamat seperti tadi juga. Maksud iqamat ini mengucapkan sesuatu yang disyariatkan sebelum mengerjakan sembahyang. Apa dia? Iaitu azan dan iqamat lah. Ketika matahari terbenam dan suruh Bilal iqamat untuk isya. Seperti tadi juga, hina ghaba syafaq, ketika lenyap ataupun hilang syafaq. Pada keesokan harinya baginda selesai bersembahyang subuh, selesai bersembahyang subuh dan selesai, faqulna, dan kami kata, atala'atis syams, matahari naik dah. Maknanya dekat benar naik matahari. Naik dah ke matahari? Maknanya dekat benar, ujung benar. Kira-kira lepas sudah sembahyang tu kak, naik matahari. Matahari naik dah. Gitu. Lepas tu bersembahyang zuhur pula pada waktu asar pada hari sebelumnya. Di sinilah dulu kita sudah bincang dah, mana bincang dah tu tak payahlah waktu mustarak gapo tu, sudah bincang dah. Dan bersembahyang asar ketika matahari telah kuning, telah kuning. Au qala, atau perawi berkata amsa wa shallal maghrib qabla an yaghib asy-syafaq, dan bersembahyang maghrib sebelum hilang syafaq. Yang ini sebelum lenyap syafaq. Begitu. Kita tengok kalau ada kitab ni nak serupa dengan lah kitab Badrul Majhud ni 169. Cuba kita tengok sini. Qala al-Qari wa hadha al-hadith hujjatun 'ala Syafi'i wa Malik fi tadyiq waqt al-maghrib. Hadis ini menjadi hujah yang menentang. Hujah ala ni hujah yang menentang, yang tidak membela, tetapi tidak sesuai lah dengan pendapat Syafi'i dan Malik dalam pendapat mereka tentang sempitnya waktu
maghrib ini. Qultu, kata syarih ni, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah fi Kitabil dalam kitab Imam Syafi'i kata la waqta lil maghribi illa wahidan. Waktu maghrib hanya satu saja, satu waktu, yaitu pada ketika matahari telah terbenam. Situ waktu maghrib. Dan Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Jibril menjadi imam kepada Nabi SAW. Dulu kita sudah jumpa ada pada 2 hari itu masa yang sama, Jibril jadi imam, tidak kata lewat sembahyang maghrib, dia pegang dengan waktu lah. Dan lain-lain hadis yang menyebutkan bahawa Nabi SAW sallal maghriba waqtan wahidan, bersembahyang maghrib pada waktu yang sama, waktu tu lah. Inilah qaul jadid dalam mazhab Syafi'i, qaul jadid. Baru ni pun sudah anda sebut dah cerita ni cerita qaul jadid, qaul qadim ni. Cuma malam ni nak tambah sikit. Dah jumpa hak tu lah, kalau tak tambah serupa je. Nak tambah sikit. Ni dalam kitab mazhab Syafi'i yang muktabar. Bawa sikit lah. Al-Ashbah wan Nazair, kitab lama. Kitab Al-Ashbah wan Nazair ini karangan Jalaluddin As-Suyuti, tentang qawaid fiqh. Dan di hujung kitab tu, dia ada 2 juzuk. Di hujung kitab tu pada muka surat 667. Habis kitab ni nya 670 tu. 670 maknanya hujung benar. Dia kata gap. Ada beberapa masalah dalam mazhab Syafi'i yang mana fatwa ulama ialah mengikut qaul qadim. Yang ni orang pakai mengikut qaul qadim. Ada beberapa masalah, 10 lebih masalah. Ni orang pakai qaul qadim, orang tak pakai qaul jadid. Tak pakai. Walaupun ada tadi dia sebut dalam kitab ada sebut waktu maghrib ni ya waktu dianya. Tapi orang tak pakai. Orang tak pakai. Tak apa, sebelum pada kita pergi situ, kalau kita tengok dalam riwayat satu lagi, sebab riwayat Abdullah lebih kurang ni hadis iaitu 396 hadis selepas tu lah. Hadis selepas kita baca saat ni. Lepas tu dalam pada ketika syarah ni malam yasqut fawrus syafaq, tak apalah, tidak nak baca habis. Nak tengok sini. Dia kata ini menunjukkan bahawa waktu maghrib itu panjang, memanjang sampai kepada jatuhnya syafaq. Inilah mazhab Syafi'i dalam qaul qadimnya. Thauri, Ahmad, Ishaq dan ashabur ra'yi. Panjang sikit pada hak tadi. Malik, Auza'i, Ibn al-Mubarak dan Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan waktu maghrib itu adalah satu waktu saja, sempit waktunya, ringkas waktunya. Sebab apa dia kata? Sebab kata tadilah Jibril pada 2 hari dia mari itu dia semaya waktu maghrib pada waktu yang sama, iaitu qadar setara mana? Ni dia sebut qadar ambil wuduk, qamat dan 5 rakaat yang sederhana. Qadar tu. Imam Nawawi berkata, wa hadzal hadith wa ma ba'dahu min al ahadith saraih fi anna waqt al maghrib yamtad ila ghurub asy-syams. Hadis-hadis ini, hadis-hadis inilah yang menunjukkan waktu maghrib ni panjang sampai kepada hilangnya syafaq itu. Hadis-hadis ini terang menunjukkan bahawa waktu maghrib memanjang kepada hilangnya syafaq. Wa hadza ahadul qaulain fi madhhabina. Ini adalah salah satu qaul dalam mazhab kita, yang dikata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Wa huwa dha'ifun 'inda jumhuri naqalati madhhabina. Dan hak ni mengikut jumhur penukil, orang yang memindahkan mazhab kita, dia anggapnya dhaif. Maknanya hak panjang, hak tu hak dhaif. Wa qalu as-sahih, mereka mengatakan ni kebanyakan penukil mazhab, mana orang dululah. Mereka mengatakan yang betulnya maghrib hanya ada satu waktu saja, iaitu selepas jatuh matahari, qadar seseorang itu bersuci, menutup auratnya,
dan iqamat. Kalau dia akhara ad-dukhul fi as-salah an hadha al-waqt athimah wa sarat qada'an. Kalau dia lewat masuk semaya daripada hak tadi, dosa dia, dan sembahyang dia itu jadi qada, tidak jadi tunai. Nah, kata dia. Tetapi mengikut muhaqqiqun daripada ashab kita dalam Syafi'i, ahli tahqiq dalam mazhab Syafi'i, ila tarjihul qaul, mentarjihkan pendapat, iaitu boleh mentakhirkan sembahyang maghrib selagi tidak hilang. Di sini. Kalau dalam kitab ni salah ni. Dalam kitab ni, siapa-siapa ada kitab ni baikilah. 173 bawah sekali tu, dekat ujung dah tu. Malam yaghib asy-syams, bukan malam yaghib asy-syams, tapi malam yaghib asy-syafaq. Tu silap cetak. Mana harus seseorang itu mentakhirkan sembahyang maghrib selagi tidak hilang syafaq, bukan selagi tidak hilang matahari. Selagi tidak hilang matahari lagu mana? Selagi tidak hilang matahari itu mana selagi tidak terbenam, tu tak masuk maghrib lagi. Itu salah, kena baikilah sikit. 173 dalam syarah tu. Wa annahu yajuzu ibtida'uha fi kulli waqtin min dhalik, dan seseorang boleh memulakan sembahyang dalam waktu itu selagi tidak hilang syafaq, itu boleh pada waktu mana pun. Tidak kata tadi lepas pada berapa tadi bersuci tutup aurat dan azan iqamah semaya qada tadi, tidak kata tu. Lepas pada tu pun tak ada satu, dan tidak berdosa, kata dia, dengan mentakhirnya daripada waktu awal waktu tu tak berdosa. Inilah yang sahih, kata Imam Nawawi, ataupun yang betul, allazi la yajuzu ghairuhu, yang tidak boleh hak lain, tak boleh. Imam Nawawi tak sahih hak lain. Kenapa hak ni, kata dia. Imam Nawawi mentarjihkan hak ni. Lepas tu dia kata, lepas tu jawapan hadis Jibril tu hak Imam Syafi'i pegang, dan orang lain lagi hak mana pegang tu, dia pegang hak tu, kita nak jawab lagu mana? Ada 3 jawapannya. Yang pertama, hadis Jibril itu sebenarnya hanya menunjukkan waktu ikhtiar, waktu yang terpilih, waktu mukhtar yang terbaik. Hak tu bukan menunjukkan batas waktu, bukan menunjukkan batas waktu permulaan dan akhir dia. Tidak semuanya, kita tak boleh pegang untuk semua. Dia kata hadis itu tidak menyebutkan tentang waktu harus, waktu mukhtar yang disebutkan. Yang kedua, hadis hak Jibril itu hadis hak dulu tu di permulaan semaya ketika di Mekah. Sedangkan hadis-hadis hak kata waktu maghrib ni berpanjangan berterusan sampai kepada jatuhnya ataupun hilangnya syafaq, ini hak akhir, hak kemudian. Di akhir-akhir hayat Nabi SAW di Madinah. Jadi kita kena pegang hak ni, hak akhir ni. Begitu kaedahnya. Tak boleh pegang hak dulu, kena pegang hak kemudian. Yang ketiga, hadis-hadis yang menyebutkan waktu maghrib ni panjang sampai kepada hilang syafaq tu lebih sahih dari segi isnadnya, lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan hadis hak cerita Jibril tu. Jibril menjadi imam kepada Nabi SAW. Oleh kerana beberapa sebab ni kita perlu mengutamakan hadis ini, kata Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi pun mana sokong hak tu lah. Maknanya dalam masalah ni qaul qadim lebih kuat. Sebab itulah dikatakan, disebut sini al-masail allati yufta fiha 'ala al-qadim bid'a asyarah. Masalah-masalah yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i, orang pakai, maksudnya kena pakai hak ni dalam mazhab Syafi'i, ada 10 lebih masalah. Di antaranya masalah tathwib dalam azan subuh. Qadim mengatakan istihbab. Masalah taba'ud 'anil najasah fil ma'il kathir, yang menjauhi najis, mengelakkan diri daripada najis dalam air yang banyak, walaupun air banyak. Al-qadim annahu la yushtarat, mengikut qaul qadimnya tidak disyaratkan. Dan masalah baca surah dalam 2 rakaat yang akhir, mengikut qaul qadimnya tidak mustahab. Baca surah dalam 2 rakaat yang akhir kalau sembahyang 4 rakaat. Dan masalah istinja dengan batu,
istinja dengan batu sekiranya najis itu melarat lebih daripada makhraj yang di tempat keluar tu, melarat, mana kalau beleceh lebih keluar sikit daripada makhraj itu, yang ni dubur tu, mengikut qaul qadim harus. Kalau qaul jadid tak harus, tak boleh dah nak itu istinja dengan batu tu. Dan masalah menyentuh mahram, mengikut qaul qadim tak batal wudu. Sentuh dengan orang yang haram kita kahwini dia, tapi mengikut qaul jadid tak boleh, batal wudu walaupun anak dara pun, batal wudu. Mengikut qaul qadim tak batal. Sebab tu kita kata sentuh tu tak batal kan. Orang duk pakai hak ni mengikut qaul jadid tidak lagu tu. Dan masalah mentajilkan isya', menyegerakan isya', qaul qadim hak tu hak afdal, menyegerakan sembahyang isya'. Dan masalah waktu maghrib, ni hak kita nak, masalah waktu maghrib, iaitu qaul qadimnya berpanjangan hingga kepada hilang syafaq. Itu qaul qadim, bukan qaul jadid. Dan seterusnya masalah makan kulit yang telah disamak, qaul qadim haram, kulit yang telah disamak haram akan. Qaul jadid tidak. Dan masalah mengerak kuku orang mati, kerak kuku orang mati, qaul qadim mengatakan makruh kuku orang mati, tapi qaul jadid tidak makruh, boleh kerak. Dan masalah tahallul daripada ihram dengan sebab sakit dan seumpamanya, buka ihram dengan sebab sakit dan seumpamanya, mengikut qaul qadim harus, yang seperti mazhab Imam Abu Hanifah juga harus. Qaul jadid tak boleh. Dan masalah mengucapkan amin untuk makmum dalam sembahyang jahriyah, qaul qadim mustahab, qaul jadid tidak. Ucap derah amin belakang tu imam, kan orang duk makan lagu tu kan ucap derah, qaul qadim, istihbab, qaul jadid tidak. Dan masalah orang yang mati, seseorang mati ada meninggalkan puasa, mengikut qaul qadim, mana wali dia, anak dia ke siapa ke, boleh puasa bagi pihak dia, puasa bagi pihak dia boleh. Qaul jadid tak boleh. Dan masalah khat, buat garisan di hadapan orang yang nak semayang, apabila tidak ada sutra yang lain, tidak ada tongkat ke, tidak ada gapo ke, tiang ke, dia garis depan tu. Qaul qadim istihbab, mustahab, qaul jadid tidak. Itu beberapa masalah, ada 14 masalah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, termasuklah yang kita duduk cara saat ni, iaitu waktu maghrib ni berpanjangan sampai kepada hilangnya syafaq, sampai kepada hilangnya syafaq. Sampai kepada hilangnya syafaq. Abu Daud berkata, Sulaiman bin Musa telah meriwayatkan dari Atha, dari Jabir, dari Nabi SAW tentang sembahyang maghrib, serupa dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dari Abu Musa al-Ash'ari itu. Begitu juga Ibnu Buraidah telah meriwayatkan dari ayah dia Buraidah, serupa itu juga, yakni tentang waktu maghrib ni. Waktu maghrib ni dalam riwayat mereka ada menyebutkan panjang tu waktu maghrib ni, bukan riwayat Abu Bakar anak kepada Abu Musa al-Ash'ari tu seorang. Itu tujuan Abu Daud cerita di sini. Tapi riwayat Sulaiman bin Musa daripada Atha dari Jabir pun lagu tu juga tentang waktu maghrib ni. Begitu juga riwayat Ibnu Buraidah tentang waktu maghrib ni panjang juga. Tujuan Abu Daud dia nak sokong hak tu lah, dia nak sokong hak waktu maghrib tu panjang. Dia nak ceritanya bukan dua riwayat, banyak riwayat ni yang menyebutkan waktu maghrib ni panjang, bukan hanya satu waktu seperti qaul jadid dalam mazhab Syafi'i, tidak, tapi panjang. Itu anaknya. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi SAW bahawa baginda berkata, waktu zuhur selagi tak masuk asar, waktu asar selagi tidak kuning matahari,
Dan waktu maghrib selagi tidak hilang syafaq. Supaya juga seperti dengan tadi juga. Dan waktu isya hingga ke separuh malam. Waktu fajar selagi tidak terbit matahari. Kecuali waktu asar itu dan waktu maghrib supaya tak adilah khilafnya. Waktu asar itu pun ada khilaf juga, tetapi jumhur ulama mengatakan bukan selagi tidak kuning. Mana kalau kuning dah, kalau selagi tak jatuh tu ada lagi waktu asar. Jadi apa yang disebutkan di sini maknanya yang afdal untuk sembahyang waktu asar iaitu selagi tidak kuning, bukan nak menunjukkan had akhir hujung waktu asar, tidak. Hadis ini tidak menunjukkan akhir waktu asar. Tetapi bagi orang yang mengatakan waktu asar ni dia habis sebelum jatuh lagi matahari, dia pegang dengan hadis ni lah, zahir hadis ni, dia pegang dengan hadis ni. Tapi jumhur ulama tidak pakai begitu. Dia pakai berdasarkan hadis lain lah, hadis lain. Kemudian ini waktu sembahyang juga, bagaimana Nabi SAW bersembahyang dalam bab berikut tu. Pada waktu-waktu yang berlainan itu bagaimana Nabi SAW sembahyang. Di sini disebutkan riwayat daripada Jabir tentang waktu sembahyang Rasulullah SAW. Dia kata baginda bersembahyang zuhur pada waktu hajrah, asar pada ketika matahari masih lagi hidup. Hidup itu maksudnya cerah. Maghrib bila terbenam matahari, isyak kalau orang ramai dia sembahyang awal, kalau orang sikit lagi dia pelewat. Subuh Nabi SAW pada waktu bersembahyang pada waktu ghalas. Yang ni ghalas ini mana dia awal waktu subuh, ketika mana masih gelap lagi. Ketika mana masih gelap lagi. Itu pada waktu ghalas. Seterusnya seperti juga cumanya wa inna ahadana la yadhhabu ila aqsal madinah wa yarji'u wasyamsu hayyah, itu boleh mengelirukan. Seseorang pergi ke aqsal Madinah, yakni ke pinggir Madinah, hujung Madinah, mana hujung kawasan Madinah, dan balik, patah balik mari pula. Gitulah zahirnya. Sedangkan tidak, bukan begitu. Jadi yarji'u ini dia sebagai mentafsirkan waw di situ, waw di situ merupakan orang panggil waw ataf tafsiri. Ataf tafsiri kepada la yadhhab. Mana balik ke rumah dia. Orang tu dia sembahyang, lepas tu dia balik ke rumah dia. Rumah dia tu duduk di mana? Di hujung Madinah. Yang ni orang panggil awali Madinah. Dalam setengah-setengah kitab dia sebut awali Madinah. Balik ke sana, balik ke rumah dia lah, sebab rumah dia tu sana. Kalau mari ke masjid ni, balik apa ni, masjid ni bukan rumah dia. Itu. Tapi boleh jadi mengelirukan. Lama kan kata balik, patah balik mari sini pula. Tidak. Mana balik ke rumah dia tu matahari masih lagi cerah lagi. Bukan kata pergi pamari pula tu matahari masih cerah lagi. Tak, kalau tu lewat dah. Itu boleh mengelirukan. Jadi yarji'u di sini, waw di sini orang panggil waw ataf tafsiri. Kalau ataf tafsiri jelaslah. Mana ni nak cerita yarji'u ni sama dengan yadhhabu. Pergi itu pergi ke mana? Pergi balik lah. Balik ke mana? Balik ke rumah dia lah, sebab dia orang sana. Mari sembahyang di masjid ni, lepas tu balik ke rumah dia lah, baru balik ke masjidnya. Gitu. Barulah sesuai matahari itu masih lagi cerah. Kalau tidak bukan jauh kalah juga, batu-batu juga. Mari balik sini jadi kuning dalam mataharinya. Tak sesuai. Dan aku terlupa, kata perawi ini, tentang sembahyang maghrib. Walau bagaimanapun Nabi SAW tak kisah tentang sembahyang isyak ni. Dia mentakhirkan sembahyang isyak kepada 1/3 malam.
Kemudian perawi berkata, dia kata Abu Barzah ni Abu Barzah ni kata hingga ke separuh malam pun ada Nabi SAW bersemayanya. Nabi SAW tak suka tidur sebelumnya, mana kepada orang lain, dan bercakap-cakap selepas sembahyang Isyak tak suka. Dan sembahyang subuh, wa ma ya'rifu ahaduna jalisahu alladhi kana ya'rifuhu. Situ kena perhati juga tu, tepat kena perhati juga. Wa ma ya'rifu, dalam keadaan sembahyang subuh tu, dalam keadaan salah seorang daripada kami tidak mengenal orang yang duduk dekat dia. Yang sebelum tu memang dia kenal, kalau tengok muka tu tak cek, padahal dia tak kenal orang tu, maknanya gelap lah awal subuh, gitu kan, maknanya gelap. Tetapi kalau ada kitab ni lah, cuba tengok, kalau ada kitab ni bawah tu, wa kana yusalli subh wa ma ya'rifu ahaduna jalisahu alladhi kana ya'rifuhu. Situ alladhi bi jambihi, hak duduk dekat dia tu dia tak kenal. Ini begini dengan lafazan ni tersebut dalam nuskhah Dehlewiyah, nuskhah yang dicetak di Delhi, dan dalam nuskhah bertulis tangan, nuskhah lama kata dia. Begitu juga dalam nuskhah Kanpur. Ini semua nuskhah India ni, sebab India dia kan dia soho dengan ilmu hadis. Jadi tempat dia ni banyak cetak hadis, situ cetak kita hadis, sini cetak kita hadis. Dia kata berdasarkan cetakan-cetakan ni ada lafaz ma nafi tu dalam hadis itu. Wa ma ya'rifu ahaduna jalisahu, ada ma tu dalam nuskhah-nuskhah ni. Tak tahulah, cuba tengok. Adapun dalam nuskhah Mesir dan nuskhah yang dipilih oleh syarih Aunul Ma'bud, syarah kepada Abu Dawud ini, Aunul Ma'bud, tidak ada lafaz ma nafi tu. Belah mana? Cuba tengoklah. Kalau kita ada tu, ada ma kau tak ada? Ada. Kalau tak ada, mana pakai hak ni lah, hak tak ada tu. Tapi kalau tak ada bermakna makna dia jadi lagu lain pula. Tak ada ma sebutir tu. Sebab tu penting benda tu besar tu, besar. Kalau kita kata halal boleh makan. Kalau benda makan enggak, kita kata tidak sebutir je ada, tidak halal, tak boleh makan walaupun tidak tu sebutir, ma sebutir, besar tu maknanya. Situlah tubik perbahasannya. Kalau dia kata wa kana yusalli subh, Nabi SAW selalu bersembahyang subuh. Sebab kana ni dia masuk pada fi'il mudhari'. Apabila masuk pada fi'il mudhari', orang panggil madhi istimrari, mana selalu melakukan. Pada masa dia hidup mula, hak selalu dia buatnya lagu ni. Kalau kita kata tak ada ma ni, bermakna hak selalu Nabi SAW buatnya, wa ya'rifu ahaduna jalisahu, tak ada ma. Mana dalam keadaan seseorang daripada kami kenal, mana hak duduk dekat dia kenal, cerah adalah. Bermakna ini menunjukkan bahawa sembahyang subuh itu pada waktu isfar, bukan pada waktu ghalas. Tu kan beza dekat tu. Sebab itulah Imam Abu Hanifah, Sufyan Thauri dan ramai lagi yang lain, dia kata lebih afdalnya sembahyang subuh itu pada waktu isfar, pada waktu cerah tanah, pada waktu orang sudah cah dah ke air sain dia, mana dia kena dia cah cerah dah. Kalau dalam hadis ni tak ada emas butir, dia memberi makna lagu tu. Tapi kalau kita pakai ada emas butir ni, menyokong pihak satu lagi tu, ia mengatakan Nabi SAW selalu bersembahyang pada waktu ghalas. Ini pada waktu awal subuh. Sebab tu tak kena tu awal subuh kan gelap lagi. Tu beza tu. Jadi masing-masing dia tarik tali. Tapi sebab kita kata tadi lah, ada nuskhah berbeza. Hak mana sah betul? Kalaulah masing-masing hak kata isfar tu tak ada dah hadis lain daripada hak ni, bolehlah kita kata kuat balik hak kata sembahyang pada waktu ghalas tu. Ni alik dia ada hadis juga, banyak juga hak kata molek sembahyang pada waktu isfar. Balik nu pula hak kata sembahyang pada waktu ghalas. Kalau tak ada dah hadis lain yang menyokong dia selain daripada hak ni, nescaya kita kata tak kuat adalah hadis. Nescaya kita kata tak kuat adalah hadis tu. Tapi ada juga hadis yang menunjukkan sembahyang pada waktu ghalas. Misalnya hak sebelum tadi kan,
wasubha bi ghalas, sebelum pada hadis ni. Dan Nabi sembahyang subuh pada waktu ghalas, jelas. Ada juga. Jadi nak pakai hak mana hak ni tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Pasal dah jadi khilaf. Dah jadi khilaf dah. Lepas tu orang kata pula Nabi SAW bersemayam subuh tu dia baca antara 60 ayat hingga ke 100 ayat. Ini menunjukkan ghalas ni, start waktu ghalas kata dia, sebab panjang ni 60 ayat ni hingga ke 100 ayat ni panjang. Kalau pada waktu isfar 60 hingga ke 100 ni terbit matahari dah lah. Dia kata ini yang menunjukkan bahawa ada ma tu hak lebih tepatnya kata dia. Sebab apa kita tengok ujung dia, yaqra'u fiha minas sittin ilal mi'ah. Tapi golongan yang kedua dia kata tak boleh tu, tak boleh lagi lagu tu, tak boleh lagi, tak kuat lagi setara tu. Sebab apa? Kita kena tengok dulu dia baca 60 ayat hingga ke 100 ayat tu ayat lagu mana. Kalau ayat apa pendek-pendek, ayat apa pendek, al-haqqah, saya mal-haqqah dua misalnya, satu surah, dua surah boleh lagi. Kalau hak pendek-pendek, biar tentu dulu hak mana. Dia kata kita jumpa dalam hadis yang lain, sini dia tunjuk dalam hadis riwayat Tabarani, Nabi SAW baca surah tu, surah ke dia? Surah Al-Haqqah dan seumpamanya. Kata dia tak boleh kata lagi pada waktu ghalas. Dengan sebab itu kata dia kalau tak ada ma pun tak apa, boleh juga, boleh juga. Masing-masing dalil. Tinggal lagi masalah hak ni hak semaya ghalas ni pun ada dalam Abu Daud. Akan datang kita akan jumpa ni, kita akan jumpa tentang waktu ni kan, waktu-waktu semaya ni kita akan jumpa. Ni hadis babun fi waqti subh, pada waktu subuh. Imam Abu Daud mari dua hadis adalah apa ni, dalam bab ni. Yang menunjukkan yang pertama sembahyang pada waktu ghalas, yang kedua pada waktu isfar. Hak isfar ni lagu mana ni? Asbihu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum atau a'zamu lil ajri. Itu menunjukkan bahawa ni kata orang-orang hak kata sembahyang lewat ni subuh tu lebih afdal. Ni hadis ni dalam Abu Daud ni ada. Nabi SAW kata sembahyang subuh ni kalau lewat waktu isfar itu lebih besar, mendatangkan pahala, lebih banyak pahala. Dia kata lagu tu. Dalam riwayat yang lain banyak lagi disebutkan asfiru, isfar. Jadi atas ada satulah khilaf tu. Kita tak boleh kata apalah juga bagi orang yang buat lagu tu. Sebab tu kalau kita pergi ke negeri hak pakai mazhab Hanafi kan, di Turki ke mana ke, di Pakistan ke, India ke, orang subuh lewat nak curah tu, orang subuh tak pelik, dia pakai mazhab tu, dia pakai mazhab tu. Cuma hanya satu lagi masalah, satu lagi perkara, iaitu hak mana orang kata boleh jadi orang kata. Kita kena tengok pula, tidakkah ada hadis hak sembahyang awal waktu tu lebih afdal? Kalau merujuk kepada hak tu, maknanya sembahyang awal waktu tu lah hak lebih afdal ni. Jadi hak isfar tu kalah dah lah. Sebab apa hak sembahyang awal waktu tu lebih afdal? Makna hak waktu walas tu lah hak lebih afdalnya kan lagu tu. Begitu juga dengan waktu-waktu lain lebih afdal pada waktu tu, pada awal waktu. Gitu seperkara. Bagi pihak ni demo ni dia kata tidak mutlak awal waktu tu. Yang pertama kita tengok misalnya dalam hadis tadi disebutkan Nabi SAW tak kisah dia sembahyang Isya 1/3 malam, separuh malam dia sembahyang lagi Isya. Maknanya tidak semesti awal waktu tu hak lebih afdal. Kalau setiap waktu sembahyang ni awal waktu tu hak lebih afdal, tentu Nabi SAW sembahyang Isya awal sama. Ni dak hak kebanyakannya dia sembahyang lewat Isya tu. Cumanya tidak lewat lagi pada tu takut nyai kok orang kata dia.
takutnya ayah kau tidur kau gapo kau nyusah kau jauh-jauh nak balik tempat dia berjalan kaki. Sebab tu, tapi dia adalah kepelewat. Dan hak ni kata dia dalam mazhab orang-orang hak kata awal waktu pun dia kata Isya ni molek adalah kelewat, termasuk dalam mazhab Syafi'i pun. Mana pula tu kata dia. So dia pegang. Lepas tu banyak hadis-hadis awal waktu ni dia bercanggah dengan hadis yang lain. Boleh jadi awal waktu ni pada ketika-ketika tertentu, tetapi pada ketika-ketika yang lain, misalnya pada ketika syiddatil har, Nabi SAW kata abridu bis salah fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Kamu tunggu sampai sejuk sikit, di tengah hari itu baru kamu sembahyang zuhur. Nabi SAW suruh tunggu sampai sejuk. Sejuk ni agak lewat lah baru sejuk. Agak lewat. Nabi SAW suruh pelewat tu sembahyang zuhur tu. Pahala ke mana? Kalaulah awal waktu tu lebih sokmok, dia tak kira lah mana-mana. Ni makna ketika panas, kurang-kurangnya ketika panas dia kata pelewat. Dia suruh pelewat sampai sejuk sikit. Jadi kalau kira-kiranya kalau sejuk ni lewat lah. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW sembahyang asar lewat tu. Sembahyang asar lewat. Ada juga asar dia sembahyang ni mengikut pegangan Imam Abu Hanifah, hatta yasira zillu syai' mithlaihi. Mana 2 kali ganda bayar sesuatu itu baru dia sembahyang asar. Mana lewat. Mana kalau kita kira bayar sesuatu tu jadi sama panjang dengan dia masuk waktu asar, ni dalam riwayat ada juga menyebutkan dia sembahyang tu jadi 2 kali. Mana dia lewat, tidak awal waktu kalau lagu tu. Banyak hadis-hadis yang seumpama itu. Jadi kita tak boleh kata dia sembahyang awal waktu tu lebih afdal secara mutlak. Tidak. Boleh jadi ada ketika-ketika tertentu sehingga jadi susah ke. Misalnya kita kata bulan puasa dah sahur, pas sahur tu kan nak tidur pula, bahawa dah tu nak maya lewat subuh tu, dah rapat subuh dah kan, kita kata maya lalu lah pada ketika tu. Munasabah pada masa-masa tertentu. Dia kata gitu. Tapi nak kata hak semaya awal waktu ni ada kelebihan khusus tersendiri sehingga mengalahkan hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang lain kita kena letak tepi, tak boleh. Terutamanya atau yang anak ceritanya malah ni, terutamanya hadis-hadis itu boleh dikatakan semuanya dhaif, tidak ada satu pun yang sahih. Itu satu perkara. Jadi apa yang anda sebut itu boleh jadi terkejut pula, sebab dalam masyarakat kita dia duduk pakai awal waktu tu lebih afdal, awal waktu lebih afdal. Memang pun dalam mazhab Syafi'i dia sebut gitu dalam kitab-kitab fiqh. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis, tidak ada satu dalil yang kukuh yang menunjukkan semaya di awal waktu itu lebih afdal. Yang kelirunya iaitu dalam hadis dia sebut, dalam Abu Daud ada juga waktu tu. Nanti kita sapas itu kita bincanglah waktu tu. Sahabat tanya, ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Nabi SAW jawab, as-salatu fi awwali waqtiha, semaya di awal waktunya. Hak tu dalam Abu Daud pun ada, dalam Tirmizi pun ada, dalam lain-lain pun ada. Tapi tidak semestinya bila kalau kata ada dalam Abu Daud ni sahih selalu. Tak mesti. Yang betulnya as-salatu li waqtiha. Tu hak betul. Dalam Bukhari, Muslim ada hak tu. As-salatu ala awqatiha. Hak tu betul. Sahih hak tu. Tapi bukan fi awwali waqtiha. As-salatu li waqtiha. Semaya pada waktu, tak kira lah. Tengoklah pula. Pada waktu, dalam waktu. Semaya hak tu hak paling afdal. Lepas tu nak menentukan afdal, tengok keadaan lah. Kalau dalam keadaan panas lebih afdal kalau lewat sikit. Kalau semaya subuh tidur lewat dah. Kalau semaya pagi tu jadi tidak khusyuk, pagi sangat, lebih afdal kita pakai isfar tadi tu. Begitulah, tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Jadi anda nak tengok di sini, kita pakat-pakat tengok dalam kitab ni dia ada sebut bahas tentang hal ni lah. Sebab takut-takut
Apa ni orang rasa muskil pula, belah mana ni? Orang duduk kata semaya awal waktu lebih sokmo kan? Tidak begitu. Ini dalil orang kata ada kelebihan, semaya awal waktu ni ada kelebihan. Hadis dia mana? Abu Daud, riwayat Abu Daud, Tirmizi, Daraqutni dan Hakim. Iaitu yang anda baca saat ni lah. Yang pertama, ayyul a'mali afdal? Nabi SAW jawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Jawab gitu. Sedangkan dalam Tirmizi, selepas Imam Tirmizi buat mari hadis ni, dia pun kata hadis ni tak ada orang lain meriwayatkan kecuali Abdullah bin Umar Al-Umari, dan dia ni dhaif di sisi ulama hadis. Imam Tirmizi sendiri kata. Kemudian hadis ini muttarib, tak tetap. Begitu juga Hafiz Daraqutni dalam Kitabul Ilal, dia mengatakan hadis ini cukup banyak perselisihannya, dan dari segi ittirabnya begitu kuat. Kemudian di antara Qasim dan Ummu Farwah tu ada wasitah kah atau tidak ada wasitah? Banyak pula situ. Perlawanan pendapat di antara ulama itu. Itu tak mengambil kira Abdullah bin Umar sebagai madar, mana perawi utama hadis ni bagaimana pun dia ada. Dia ni sendiri dhaif. Lepas tu dia kata, mungkin orang kata belah mana Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, begitu juga Abu Nuaim dalam mustakhraj dia ada wak mari hadis daripada Ibnu Mas'ud dengan lafaz ayyus salati afdal. Nabi SAW kata as-salatu fi awwali waqtiha. Tetapi Ibnu Hibban kata, Ibnu Hibban sendiri wak mari hadis ni, dia kata fi awwali waqtiha, lafaz ini Uthman bin Umar dia seorang je kata lagu tu, orang lain tak ada, dia kata. Sedangkan perawi hak lain ni dalam tarik ni, dia kata Syu'bah bin Al-Hajjaj, orang lebih kuat daripada dia, Ali bin Mushir, dia kata as-salatu li waqtiha, bukan as-salatu fi awwali waqtiha, as-salatu li waqtiha, sembahyang pada waktu. Tu beza dia. Begitu juga dalam Bukhari Muslim, as-salatu ala miqatiha, sembahyang pada waktunya. Pada waktu tu hak Nabi SAW tunjuk lah. Hak dia kata sembahyang ni antara waktu ni lah. Hak kata ditanya, kan? Salah satu hak waktu hak yang kedua tu, hari yang kedua tu kalau subuh, siapa sahabat kata, tari tu bit dah kau. Sembahyang tu antara hak tu. Kalau nak ni tak padan, tak padan. Lepas tu Ibnu Mas'ud. Ni hadis ni diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sendiri tak pakai hadis ni. Dia tak pakai hadis ni sebab dia sembahyang subuh lewat semua. Ibnu Mas'ud dia pakai hadis isfar itu, dia pegang dengan hadis itu, sahabat Nabi ni. Begitu juga dengan Sayyidina Ali, sembahyang lewat subuh. Banyak riwayat-riwayatnya. Itu yang pertama, selesai. Yang kedua, hadis Ibnu Umar. Ini dalil orang kata sembahyang awal waktu itu lebih afdal. Mana dalil dia? Yaitu hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waqtul awal minas salah ridwanullah wal waqtul akhir afwullah. Ini dalam Tirmizi dan Hakim Mustadrak. Semaya awal waktu tu mendapat keampunan Allah, keredaan Allah, dan semaya di akhir waktu mendapat keampunan Allah. Maknanya semaya di akhir waktu tu semacam ada salah, sebab itu ada pengampunan. Ampun-ampun ni makna macam ada salah, tapi di awal waktu itu mendapat keredaan, makna Tuhan kena. Ini menunjukkan semaya di awal waktu tu lebih afdal sebab Tuhan kena. Pada akhir itu dia katakan afwullah, maknanya semacam ada kekurangan yang perlu dimaafkan, perlu diampunkan. Itu yang kedua. Jawapannya, dalam sanad hadis ini ada Yaqub bin Al-Walid Al-Madani. Ada Yaqub bin Al-Walid Al-Madani. Ibnu Hibban mengatakan dia ni reka hadis. Mereka hadis dia ni. Dia rajin reka hadis. Dia buat, lepas tu dia kata orang ni. Kata pada hadap dia pun dia buat. Dia reka hadis.
Dia kata, Ibnu Hibban kata tak boleh nak riwayat hadis daripada dia kecuali untuk kita rayak kat orang peliknya hadis dia. Untuk kita nak takjub dengan hadis dia, nak pelik. Ni pelik riwayat dia. Imam Ahmad mengatakan ni pelawak ni, pendusta besar dia ni. Imam Abu Daud mengatakan tidak thiqah. Imam Nasa'i mengatakan matrukul hadis, orang tak pakai hadis dia. Abu Hatim mengatakan kana yakdzib wal hadis alladhi rawahu mawdu'. Siapa lagu tu nak Abu Hatim kata dia ni dusta, hadis yang diriwayatkan oleh dia mawdu', kata dia. Mungkin orang kata belah mana Daraqutni ada meriwayatkan hadis ini dari Jarir. Dari Jarir, bukan daripada Ibnu Umar, tapi dari Jarir bin Abdullah, yang mana dalam sanad dia tu tak ada Yaqub bin Al-Walid pun. Tak ada Yaqub bin Al-Walid pun. Belah mana? Begitu juga Daraqutni ada meriwayatkan hadis ini daripada Abu Mahzurah. Abu Mahzurah secara marfu', iaitu awalul waqt ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Begitu. Lah mana? Jawapan dianya. Jawapan dia ni kata lari daripada mulut buaya masuk ke dalam mulut singa. Hak ni lah kata. Lagu ni lah. Sebab apa? Sebab dalam sanad dia ni, hadis Jarir ni, ada Husain bin Humaid. Yang mana Hafiz Ahmad bin Abduh mengatakan dia ni kadzab, Ibnul Kadzab. Ibnul Kadzab. Tu nenek dia lagi pelawaknya. Kadzab, Ibnul Kadzab, Ibnul Kadzab. Datuk dia tu pun pembohong besar dah. Dalam riwayat Abu Mahdzurah pula, perawi dia iaitu Ibrahim bin Zakaria, yang mana Ibnul Jauzi mengatakan Abu Hatim, dia kata ini majhul, orang majhul, tidak diketahui siapa. Kemudian riwayat dia tu mungkar. Ibnu Adi pula mengatakan dia ni meriwayatkan hadis-hadis yang batil. Ahmad bin Hanbal mengatakan, Imam Ahmad, awalul waqt ridwanullah, apabila orang tanya hadis ni, dia kata tidak sabit. Tidak sabit, maknanya tidak sahih, tak boleh nak pakai. Mungkin orang tanya pula, kata dia, Ibnu Adi dalam Al-Kamil kata ada riwayat daripada Anas ini, tak ada Yaqub, tak ada Husain bin Humaid ni pun tak ada. Awalul waqt ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Jawabnya, Ibnu Adi sendiri kata selepas dia kemukakan hadis ini, perawi-perawi dia tu majhul. Perawi-perawi dia tu walaupun tak ada demo tadi pun majhul. Begitu juga Imam Nawawi dalam Khulasah mengaku, Imam Nawawi pun mengaku, walaupun ramai orang pakai hak ni dalam mazhab Syafi'i, orang pakai hak ni, tetapi Imam Nawawi sendiri mengaku. Dia kata ke dia, ayyul a'mali afdal, qala as-salatu li awwali waqtiha. Hadis ini dan hadis awwalul waqt ridwanullah wa akhiruhu afwullah, semuanya dhaif, kata dia. Imam Nawawi sendiri. Imam Baihaqi dalam Kitabul Ma'rifah dan Sunan Kubra mengatakan hadis as-salatu fi awwalil waqt ridwanullah hanya diketahui daripada riwayat Yaqub bin Al-Walid sahaja, kata dia. Lepas tu dia ni dianggap oleh Imam Ahmad dan lain-lain ulama sebagai kadzab. Dan walaupun hadis ini ada lagi melalui tarik yang lain diriwayatkan, tetapi tidak ada satu pun yang sahih, kata dia, semuanya dhaif. Itu kata apa ni, Baihaqi. Syafi'i juga dia tu, mana dia kata tak ada sahih. Yang ketiga, ni dalil orang yang kata awal waktu tu afdal, iaitu hadis Aisyah. Dia kata ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan li waqtiha al-akhir illa marratain hatta qabadahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersembahyang di akhir waktu kecuali 2 kali je sampai ke akhir hayatnya. Tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Daraqutni dan Baihaqi. Dalam sanad dia tu ada Ishaq bin Umar, salah seorang perawi dia. Abu Hatim, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ibnu Abdul Bar dan lain-lain mengatakan majhul dia ni, majhul. Kali Daraqutni dan Baihaqi juga mengatakan riwayat ini mursal. Sebab Ishaq bin Umar ni dia tak ada dengan Aisyah, dia tak ada. Bila riwayat mursal, lepas tu dia tu sendiri majhul, lagu mana nak pakai? Daraqutni
meriwayatkan daripada Amrah dari Aisyah, tetapi sanad dia tu, dalam sanad dia tu ada Mu'alla bin Abdul Rahman yang mana dianggap oleh ulama-ulama hadis sebagai matrukul hadis, orang tak pakai hadis dia, tak boleh juga. Yang keempat, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Dalam hadis itu dia ada sebut, thumma kanat salatuhu ba'da dhalika bil ghalas hatta mata. Lepas tu sembahyang Nabi SAW nya ialah pada waktu ghalas sampai mati. Baru ni kita sudah jumpa dalam Abu Daud. Baru ni kita sudah jumpa dalam Abu Daud. Lepas pada hari itu Nabi SAW sembahyang subuh ni pada waktu ghalas sampai mati, dalam Abu Daud dan Ibnu Hibban, Daraqutni dan Baihaqi. Baru ni kita sudah baca dah Imam Abu Daud kata lagu mana, kita sudah jumpa dah. Imam Abu Daud tak terima hak tu. Sebab apa? Selain daripada Usamah bin Zaid Al-Laythi, tak ada orang lain yang meriwayatkan lagu tu. Seramai-ramai orang lain meriwayatkan hadis itu, hadis yang sama, dia tidak ada menyebutkan tentang waktu sembahyang. Tiba-tiba waktu sore aja ada sebut waktu. Lepas tu Usamah bin Zaid Al-Laythi tu salah seorang perawi dia, baru ni kita sudah jumpa dalam Abu Daud pun. Yahya bin Sa'id, Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Nasa'i, Daraqutni, semuanya mengatakan dhaif, tak boleh pakai. Lepas tu dalam Bukhari Muslim riwayat daripada Ibnu Mas'ud bercanggah dengan hak tu, dengan riwayat Usamah tadi, bercanggah hak tu, di mana Ibnu Mas'ud mengatakan, aku sentiasa mendapati Nabi SAW bersemayam pada waktu dia, kecuali 2 kali tidak semayang pada waktu dia biasa dia semayang, iaitu di Muzdalifah dia semayang maghrib dengan isyak sekali, dan dia bersemayang subuh pada waktu ghalas. Semayang subuh tu pada waktu ghalas, yang ni awal waktu. Ini menunjukkan hak biasanya dia tidak semayang pada waktu tu, mengikut Ibnu Mas'ud. Pada ketika tu dia semayang, pada ketika dia buat haji tu, hak tu pada waktu ghalas. Pada ketika lain tidak. Riwayat Bukhari dan Muslim lebih kuat lagi daripada hak ni, daripada hak riwayat Usamah tu. Yang kelima, hadis Aisyah, Rasulullah SAW semayang subuh, lepas tu perempuan-perempuan keluar dengan berselimut, ma yu'rafna minal ghalas, mereka tidak diketahui, tidak dikenali kerana ghalas, awal waktu tu gelap lagi, tidak dikenali. Itu ada dalam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan semayang di awal waktu. Jawapan dianya, hak ni boleh jadi pada ketika-ketika tertentu. Pada ketika-ketika tertentu adalah semayang. Bukan kita menafikan kata demo lain lah, demo hak tak setuju dengan hak tu. Kita tidak menafikan boleh semayang pada awal waktu tu, tapi nak kata nak kejar hak tu, nak tekan hak tu kerana ada kelebihan, tak ada lagu tu. Bukan kata tak boleh. Bahkan Nabi SAW pernah semayang lagu tu, ya tak apa, kita boleh terima semayang pada waktu ghalas tu, asalkan masuk waktu subuh, asalkan masuk mana-mana waktu panas sangat pun dah kita nak semayang awal waktu, buat apanya, tak ada jadi masalah tu. Yang kita nak ceritanya sekarang ni afdal tu, masalah afdal tu. Masalah afdal itu masih lagi dipertikaikan, masih lagi dipertikaikan. Lepas tu kalau nak pegang kemah, tak boleh nak pegang kemah, tak boleh. Sebab apa? Hadis ni dhaif. Lepas tu kalau orang kata, apa salahnya kalau kita pakai hadis dhaif untuk kelebihan? Iyalah, memang tidak salah, boleh kalau nak pakai hadis dhaif tu, tetapi ada kalanya menyusahkan. Siapa dia suruh susah? Siapa dia suruh susah? Takkan kita ni senang sama. Lepas tu kalau seseorang itu sudah bertekad dalam hati dia, aku nak semayang awal waktu sama. Lepas tu kalau ketika susah, lagu mana? Tidak kau jadi susah hati dia, bergelabah dia. Kenapa? Kerana pegang dengan hak tidak sahih tadi. Bukan dia lah tu, lagu tu. Gitu. Boleh jadi ada pada ketika-ketika tertentu dia semayang pada waktu lain, itu tak jadi masalah. Kemudian hak balik orang yang mengatakan semayang lewat tu, kalau lewat semayang tidak jadi masalah. Bahkan ada semayang-semayang yang tertentu, kalau mengikut Imam Abu Hanifah, ada orang yang sependapat dengan dia seperti Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan semayang subuh lewat tu pada waktu isfar tu, hak lebih afdal. Mana dalil dia? Ni dalil dia banyak.
Di antaranya Nabi SAW bersabda, asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Semaya subuh lah pada waktu isfar, yang ni cerah tanah, kerana itu lebih membesarkan pahala, lebih besar pahala, lebih banyak pahala. Hal ini ada lakon dalam Sunan Arba'ah, ada dalam Abu Daud ada, dalam Tirmizi ada, dalam Nasa'i ada berlaku, dalam Tahawi ada, Ibnu Hibban ada, Tabarani ada. Banyaklah riwayat. Dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hasan sahih. Ada pun hak tadi orang kata lewat gapo tu, tak apa ni semaya awal tu, Imam Tirmizi sendiri pun komen. Dia sendiri pun komen. Hak ni tidak, dia kata hasan sahih. Tapi orang-orang yang ni hadis ini sahih, orang-orang yang kata awal waktu juga tu lebih afdal, dan hadis ni kata hak lebih afdal je lewat, lepas tu dia kata awal waktu juga tu, dia takwil lagu mana hadis ni, dia takwil lah. Maksudnya asfiru bil fajr, biar betul-betul pasti masuk waktu subuh baru semaya subuh. Hak tu lebih besar mendatangkan pahala. Dan mana jawab, mana boleh lagu tu, mana awal waktu tu lebih besar mendatangkan pahala, waktu apa ni setelah pasti subuh tu masuk. Jadi apakah dalam keadaan sebelum masuk subuh tu boleh semaya? Tak boleh, tak timbul masalah. Apabila dia kata lebih besar pahala ni, maknanya tidak lagu tu pun boleh juga pahala, tapi tidak lebih besar. Apakah makna sebelum masuk subuh tu boleh pahala juga semaya subuh, cuma tidak besar aja pahala? Tak ada lagu tu, tak, siapa dia kata lagu tu. Baik, kalau kita katalah hak ni maknanya semaya hak lewat tu hak kurang pahala je, hak awal tu hak besar pahala. Tidak, sebab mereka semua mengatakan asfiru tu makna biar pasti masuk waktu subuh. Situ maksudnya, biar pasti masuk waktu subuh. Maknanya antara apa ni, sebelum subuh dengan subuh, masuk subuh, bukan hak selepas tu. Maknanya dia tu tak saya terima lah. Sebab apa? Ada hadis ni terang. Lepas tu dia kata hadis-hadis hak Nabi SAW semaya pada waktu ghalas itu hadis fi'li, bukan hadis qauli. Adapun hak ni asfiru bil fajr, dia suruh hadis qauli. Kalau hadis qauli dengan hadis fi'li bertembung, kita kena tarjihkan hadis qauli, kata dia. Itu di antara sebab dia tak sepakat hak tu. Sebab apa? Cuba tengok mana ada hadis Nabi SAW dengan terang sebut semayalah pada waktu ghalas. Tak ada. Hak dia buat suku, lepas tu hak dia buat tadi tidak semesti menunjukkan sama. Bahkan Ibnu Mas'ud kata hak semaya di awal waktu tu tidak hak skala tu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hak skala. Hak skala dia semaya pada waktu isfar, itu kata Ibnu Mas'ud dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Itu satu. Yang keduanya hadis Abu Barzah Al-Aslami, iaitu Nabi SAW apabila dia beri salam tu, maknanya orang hak ni hak subuh lah, mana kenal orang sebelah dia tu, mana cerah kenal orang sebelah dia tu. Ni pada ketika tidak ada lampu ke apa, kalau lah ni orang tak kira dah lah ni pada ketika tidak ada lampu tu, maknanya kira dengan cahaya matahari semata-mata tu boleh kenal. Riwayat Abu Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati 'ala al-fitrah ma asfaru bi salatil fajr. Riwayat Bazzar dan Tabarani. Hadis Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subh hina yafsahu al-bab. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, banyak. Jadi maknanya kita tak boleh kata apa kepada demon ni. Tu je. Lepas tu orang duduk kata semaya awal tu lebih afdal, tak ada satu pun hadis yang sahih. Tak ada satu pun hadis yang sahih. Yang pentingnya semaya pada waktu, ikutlah waktu mana tu, tengok keadaan. Sebab baru ni kita bincang lah, banyak sebab. Ya apa yang Nabi SAW suruh sepelewat tu pada waktu panas tu apa. Jadi ulama-ulama fikir tengok situ, kaji di situ, dia kata sebab kalau tak panas sangat tak khusyuk lah. Sedangkan khusyuk dalam sembahyang tu dituntut. Itu di antara sifat orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu mengikut sebahagian tafsirnya, iaitu dia kata khashi'in, dengan khusyuk. Nak dapat khusyuk tu tengoklah keadaan. Kalau kerja duduk tengah sibuk, lewat sikit tak apa. Jangan kita pula jadi berasa ni ada kelebihan ni, tinggal adalah kelebihan ni, nak pegang hadis tu, sedangkan hadis tu tidak sahih, dhaif.
Tak ada pasar, tak perlu susah buat kerja, tak perlu susah, asalkan semuanya jaga waktu kena jaga waktu. Dari segi kena jaga waktu, tentu dah waktu tu. Tapi kalau selagi dalam waktu, tak apa. Dan Nabi SAW walaupun dengan maksud mengajar bukan sekali dua, hak Jibril ajar dia tu ialah 2 hari tu, hak dia ajar sahabat-sahabat supaya tadi, bukan sekali dua. Dia semaya hari yang pertama awal, semaya hari yang kedua lewat, bukan sekali dua lagu tu. Kalau Nabi SAW selalu buat lagu tu bukan sekali dua, dia tidak makruh benda tu, tidak makruh. Menunjukkan boleh, harus bergantung kepada kemudahan kita, bergantung kepada kemudahan kita. Cuma adalah ulama bagi ni waktu muhtar, waktu mustahab, ini waktu harus, ini waktu makruh, itu pembahagian yang dibuat oleh ulama. Tetapi bagi setengah-setengah ulama dia tak sah. Sebab Nabi SAW tidak akan melakukan benda makruh beberapa kali. Misalnya dia buat tadi, dia buat pada akhir waktu betul dah tu, dia sendiri buat. Kalau tengok tadi, kalau tengok Ibnu Mas'ud gapo tu, tak banyak lah, banyak kali hak sekala pun dia duduk sembahyang isfar pada waktu isfar. Hak tu pelik tu sembahyang tidak pada waktu biasa, tu sembahyang awal waktu tu, iaitu subuh tu, mengikut Ibnu Mas'ud dalam Bukhari dan Muslim. Begitu. Maknanya Nabi SAW telah bagi jalan kemudahan kepada kita. Terpulang kepada kita lah, terpulang kepada kita. Walau bagaimanapun benda ni termasuk dalam khilaf, termasuk dalam khilaf. Sudah disebut dah bahawa Imam Syafi'i, Imam ni mengatakan semaya pada waktu ghalas itu lebih afdal. Ialah itu pendapat dia. Tapi orang lain pendapat lagu lain. Terpulanglah kepada kita. Terpulanglah kepada kita. Pada anak nampak Nabi SAW selalu mengajar kepada kita sesuai dengan orang itu masing-masing. Sesuai dengan orang itu masing-masing. Sayyidina Abu Bakar semaya witir, sebelum tidur Nabi SAW kata bagus, tak apa. Sayyidina Umar semaya witir, dia bangun tengah malam, Nabi SAW kata bagus juga. Dia berasa cekak, dia berasa kuat, lah, tak apa. Terpulang kepada masing-masing. Tapi kepada Abu Hurairah dan beberapa orang sahabat, Nabi SAW pesan ke mana? Kamu jangan tidur sebelum semaya witir. Padahal dalam hadis yang lain dia kata, ij'alu akhir salatikum bil-lail witran. Kamu kena letak semaya yang paling akhir dalam semaya malam kamu, iaitu witir. Hak tu akhir sekali. Maknanya selepas semaya hak lain lah. Kalau ada nak maya apa-apa pun, witir tu maknanya akhir sekali. Tetapi Abu Hurairah dia suruh semaya witir dulu sebelum tidur. Dan kalau nak semaya tahajud, lepas pada saat tahajud dia kena tidur dulu, barulah jadi tahajud. Maknanya dia witir ni sebelum tahajud lah. Apa yang Nabi suruh dia lagu tu? Sebab memandangkan dia ni pelajar dia duduk baca, dia duduk gitu gini banyak lewat malam ni. Dia buat kerja dia lah. Ini yang sebab anda kata bergantung kepada keadaan orang. Nabi SAW pun sama-sama dia buat perkara tu mengikut keadaan orang. Asalkan buat. Nabi SAW suruh dia sembahyang witir sebelum tidur. Itu di antara wasiat yang Nabi wasiatkan kepada kata Abu Hurairah dan beberapa orang sahabat yang lain. Maknanya bergantung kepada keadaan. Tapi kalau kita ni memang hak tua dah, misalnya kita kata tidak mengaji dah, tidur pun awal, belum subuh tu bangun dah, puas dah tidurnya, tak cenderak tidur dah bangun, molek kalau apa ni sembahyang witir lewat, tentu sekali kita kata molek. Begitu juga kalau bulan puasa dah kita tahu tu lewat dah, masuk waktu subuh, apa pasal nak tidur pula nya? Sembahyanglah pada waktu tu sesuai dengan keadaan, itu yang paling baik yang kita buat kalau boleh. Tengok bergantung kepada keadaan. Ataupun kalau kita nak baca panjang surah tu dalam sembahyang subuh, sembahyanglah pada waktu ghalas, mustahlah pada waktu ghalas, seperti Imam Tahawi kata. Dia kata hadis ni kita boleh pakai belakang, kata dia. Hak isfar pun masuk pakai, hak ghalas pun masuk.
Kita semaya awan, maksud kita nak baca panjang, semaya pada waktu ghalas tu kan, baca je lah. Akhirnya pada waktu isfar juga, maka boleh pakai kedua. Sesuai dengan hak kita nak tu lah ke mana. Waktu luas, tengoklah keadaan. Kalau kita nak baca panjang, takkanlah sesuai start pada waktu isfar tu. Baca pula ayat panjang-panjang, bukan seperti ayat Al-Haqqah tu. Begitulah, bergantung kepada keadaan. Jadi kita tidak nak kata hak ni tak boleh, tak boleh kata lagu tu. Masing-masing dia ada dalil, masing-masing ada hujah. Kita tak boleh pelekeh satu sama lain, tak boleh. Cuma bergantung. Khilaf ulama tu sebenarnya rahmat kepada kita, rahmat kepada kita. Jangan kita pandang khilaf ulama tu sebagai sesuatu yang menimbulkan perkelahian, perbalahan. Tak kena, tu saja, tak kena kita tu faham tu. Tapi kalau kita faham lagu tadi, selesai, tak ada jadi masalah, tak ada apa-apa. Lah mana-mana pun. Hak tepatnya as-salatu ala miqatiha, as-salatu li waqtiha. Hak tu semua kata sahih, sembahyang pada waktunya. Kalau selagi dalam waktu hak Nabi SAW tunjuk tadi, waktu lah tu kan panggil waktu. Sekatilah dulu.